Pada hari ini kita akan belajar tentang polimer dalam bab 4. Di akhir pembelajaran, murid boleh menerangkan polimer, menjelaskan tindak balas pempolimeran melalui aktiviti, dan mewajarkan kegunaan polimer dalam kehidupan harian. Sebelum kita masuk kepada topik pembelajaran pada hari ini, kita dengarkan dahulu lagu tentang polimer. Molekul berantai panjang terbina daripada gabungan unit asas, dikenali sebagai monomer, melalui proses pempolimeran. Kanji selulosa, protein getah asli, polimer semula jadi, polietena, polisterina, polipropena, polivinilklorida. PVC merupakan polimer sintetik. Semoga Anda semua memahami serba sedikit tentang polimer, dan kita masuk ke dalam contoh-contoh polimer. Polimer terdiri daripada polimer semula jadi dan polimer sintetik. Kita akan belajar tentang polimer semula jadi. Kita lihat contoh polimer semula jadi ini, yaitu kanji. Kanji merupakan bahan polimer semula jadi yang biasa digunakan dalam masakan. Monomer bagi kanji adalah glukosa. Unit-unit monomer glukosa bergabung membentuk rantaian panjang sehingga menghasilkan polimer kanji. Keadaan ini sama seperti selulosa yang juga dibentuk daripada monomer glukosa. Selain itu, protein juga sejenis polimer yang boleh didapati pada sayuran dan daging. Polimer terbentuk daripada monomer asid amino. Protein juga digunakan dalam sukan binaraga untuk membentuk otot-otot pada badan. Seterusnya, getah asli. Getah asli boleh didapati pada pokok getah yang ditore. Polimer getah asli terbentuk daripada monomer isoprena. Penggunaan getah asli sangat meluas di Malaysia dalam menghasilkan pelbagai produk seperti tayar, selipar, sarung tangan getah, kasut getah, belon, dan sebagainya. Kita lihat pula contoh bagi polimer sintetik. Polietena merupakan polimer sintetik yang terbentuk daripada gabungan unit-unit monomer alkena, yaitu etena. Polietena merupakan rantai polimer yang panjang, tetapi dalam strukturnya yang telah diringkaskan seperti ini, di mana N mewakili integer yang besar. Ciri-ciri polimer polietena adalah tahan lasak dan kuat, yang digunakan dalam pembuatan beg plastik, botol plastik, dan plastik pembungkus. Polipropena juga merupakan polimer sintetik, di mana ianya terbentuk daripada monomer propena. Ciri-ciri polipropena adalah tahan lasak, yang sesuai digunakan dalam pembuatan alat mainan dan tekstil. Selain itu, polivinil klorida atau PVC
yang juga dikenali sebagai polikloroitena, yang terbentuk daripada vinil klorida atau disebut sebagai kloroitena. Ciri-ciri PVC adalah kuat dan keras, yang kebiasaannya digunakan dalam perpaipan dan penebat kepada elektrik. Seterusnya, polistirena. Polistirena pula dibentuk daripada monomer stirena. Ciri-ciri bagi polistirena adalah ringan dan penebat haba yang baik. Polistirena digunakan dalam pembuatan pembungkus makanan yang biasa disebut polystyrene dan juga alatan penebat haba. Polimer sintetik boleh dikelaskan kepada 3, yaitu termoplastik, termoset, dan elastome. Bagi termoplastik ialah plastik yang boleh dileburkan dan dibentuk semula berulang kali. Apabila termoplastik dipanaskan, rantai polimer menggelonsor antara satu sama lain dan menjadikan termoplastik lembut dan mudah lebur. Apabila termoplastik ini disejukkan, rantai polimer melekat antara satu sama lain dan menjadi keras semula. Antara contoh termoplastik ialah polyethena, PVC, polystyrena, perspex, nilon, dan polyester. Ciri-ciri termoplastik ialah tidak tahan haba, boleh diacu berulang kali, takat lebur rendah, tahan terhadap kebanyakan bahan kimia, mudah lentur, tidak mengonduksikan elektrik, keras, dan mudah terbakar. Seterusnya, termoset. Termoset ialah plastik yang hanya boleh dibentuk sekali sahaja kerana terdapat rangkai silang yang teguh antara polimernya. Apabila dipanaskan, rantai silang menghalang rantai polimer daripada menggelonsor antara satu sama lain. Haba tidak memberi kesan kepada rangkai silang, sekaligus menghalang termoset daripada melebur. Apabila dipanaskan pada suhu yang tinggi, termoset akan terurai atau hangus dan tidak dapat dikitar semula. Contoh bagi termoset adalah bakelit, melamina, dan pelekat epoksi. Ciri-ciri bagi termoset adalah tahan haba, boleh diacu sekali sahaja, takat lebur tinggi, tahan terhadap kebanyakan bahan kimia, sukar dilenturkan, tidak mengonduksikan elektrik, keras, dan mudah terbakar. Yang terakhir ialah elastome. Elastome ialah polimer yang mempunyai sifat elastik seperti getah. Apabila direnggang berulang kali atau dikenakan daya tarikan, elastome akan kembali kepada panjang atau bentuk asalnya. Antara contoh elastome ialah getah sintetik, polyisoprena, dan polybutadiena. Melalui contoh-contoh polimer tadi, polimer bermaksud molekul berantai panjang yang terbina daripada gabungan banyak unit asas yang berulang-ulang yang dikenali sebagai monomer. Polimer terhasil daripada proses pempolimeran, di mana unit-unit monomer asas bercantum membentuk satu rantaian polimer yang panjang. Proses penyahpolimeran juga boleh berlaku, di mana rantai polimer yang panjang terurai semula menjadi satu unit asas monomer. Dalam tindak balas pempolimeran, polimer sintetik diperbuat melalui dua jenis tindak balas pempolimeran, yaitu pempolimeran penambahan
dan pempolimeran kondensasi. Pempolimeran penambahan melibatkan monomer yang mempunyai ikatan karbon ganda 2 bertindak balas antara satu sama lain. Semasa pempolimeran penambahan, ikatan ganda 2 antara pasangan atom karbon yang terputus kemudian membentuk ikatan tunggal dengan atom karbon daripada monomer yang berhampiran. Tindak balas pempolimeran penambahan berlaku pada tekanan yang tinggi, yaitu pada 1000 atmosfera dan suhu 200 degree Celcius. Contoh monomer yang boleh mengalami pempolimeran penambahan termasuk itena, kloroitena, dan stirena. Monomer tersebut masing-masing mengalami pempolimeran penambahan, membentuk poliitena, polivinyl klorida, dan polistirena. Seterusnya, pempolimeran kondensasi. Pempolimeran kondensasi melibatkan gabungan monomer-monomer berlainan jenis dengan penyingkiran molekul kecil seperti air, amonia, dan hidrogen klorida. Monomer-monomer dalam pempolimeran kondensasi mempunyai lebih daripada satu kumpulan berfungsi. Beberapa contoh polimer yang terbentuk hasil daripada pempolimeran kondensasi ialah poliamida atau dikenali sebagai nilon, polyester atau dikenali sebagai terilena, dan poliuretana. Penggunaan polimer dalam kehidupan harian. Apakah ciri-ciri polimer sintetik sehinggakan polimer ini boleh digunakan dalam pelbagai bidang? Kita lihat ciri-ciri polimer sintetik. Ciri-ciri polimer sintetik ialah tidak mudah berkarat, lengai secara kimia, ringan, keras, kuat, tidak mudah terbakar, ketumpatan yang rendah, murah secara relatif, senang dibentuk, dan mudah diwarnakan. Aplikasi polimer. Penggunaan polimer sangat meluas di Malaysia kerana ciri-cirinya yang unik, yang sesuai untuk membuat botol plastik yang diperbuat daripada polipropilin yaitu polipropena, dan pembungkus makanan diperbuat daripada polistirena, pelapis dinding yaitu melamina, dan pelapis kepada pemegang alat masakan yaitu PTFE. Seterusnya, dalam bidang industri, ianya digunakan dalam drum storage, yaitu polietilena, dan PVC untuk perpaipan, dan tayar kereta, yaitu polybutadiena, dan juga wayar yang diperbuat daripada serat. Selain itu, apakah aplikasi polimer dalam bidang perubatan dan bidang keselamatan? Coba Anda pikirkan, apakah contoh-contoh bagi polimer dalam bidang tersebut? Penggunaan polimer sintetik yang tidak terbiodegradasi secara meluas telah menghasilkan kesan yang serius terhadap alam sekitar. Hal ini menyumbang kepada pencemaran darat, air, dan udara. Disebabkan sifatnya yang tidak mudah terurai, telah mengganggu ekosistem alam sekitar, di mana polimer menghalang penyerapan air dan membunuh haiwan seperti cacing yang penting dalam kesuburan tanah. Sampah plastik yang dibuang sembarangan menyebabkan sistem saliran terganggu. Apabila hujan, sampah yang dibuang akan menyumbat saluran pembuangan, sehingga kan boleh berlakunya bencana seperti banjir. Selain daripada itu, sampah plastik yang dibuang ke dalam sungai, tasik atau laut dapat membunuh binatang di dalamnya akibat daripada termakan sampah plastik, sehingga menyebabkan kematian dan kehidupan laut akan semakin pupus.
Pencemaran udara juga boleh berlaku akibat daripada pembakaran terbuka yang menghasilkan gas dioksin yang membahaya kepada kesehatan manusia. Akibat daripada pencemaran tersebut, cadangkan bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah pencemaran yang disebabkan penggunaan polimer sintetik. Coba Anda pikirkan dan jawab soalan ini. Melalui apa yang telah Anda pelajari tentang polimer, uji kepahaman Anda tentang polimer bagi setiap monomer tersebut. Polimer sangat penting dalam kehidupan seharian yang banyak membantu dalam perkembangan dan kemajuan negara. Namun, polimer sintetik juga menyebabkan pencemaran jika tidak diatasi dengan baik. Penggunaan polimer adalah wajar karena terdapat juga polimer semula jadi. Perbezaan polimer semula jadi dan polimer sintetik ialah polimer semula jadi wujud dalam benda hidup secara semula jadi seperti haiwan dan tumbuhan. Manakala polimer sintetik pula hasil daripada tindak balas kimia yang dilakukan oleh manusia. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada Anda semua.